Tahukah anda Malaysia adalah negara ketiga di dunia yang paling kerap mengalami kejadian petir atau kilat selepas Rwanda dan juga Kongo dengan purata 190 hari kejadian dalam setahun. Musim cuaca buruk ketika ini dibimbangi boleh meningkatkan kes panahan kilat dan risiko kilat ini bagaimanapun boleh diatasi dengan mengamalkan langkah-langkah yang boleh mencegah panahan kilat seperti pemasangan sistem pelindungan kilat di bangunan. Bagaimanapun masih wujud beberapa sistem pelindungan kilat yang tidak mengikut piawaian yang diguna pakai oleh pemilik bangunan di Malaysia. Jadi untuk berbincang mengenai perkara ini, untuk memberikan pencerahan bersama saya sekarang di melalui talian ialah saudara Hartono Zainal Abidin merupakan pakar pelindungan kilat. Assalamualaikum, salam sejahtera saudara Hartono. Waalaikumsalam. Kita bercerita mengenai satu topik yang mungkin jarang kita bincangkan mengenai pelindungan kilat dan juga kalau dapat saya baca sebelum ini majoriti bangunan-bangunan Malaysia tidak menggunakan sistem piawaian pelindungan kilat yang berada pada standardnya. Mungkin dapat diberikan sedikit pencerahan ataupun seriusnya mengenai perkara ini saudara Hartono. Boleh. Kerana standard ni walaupun dah diiktiraf oleh Kementerian Sains pada tahun 2007 dulu, kegunaannya masih tidak menepati tahap yang sesuai. Oleh kerana kebanyakan engineer di Malaysia masih menggunakan rod kilat atau lightning protection system yang tidak mengikuti piawaian tersebut, ya. NS IEC 62305. Mengapa tidak diikuti standard yang sepatutnya itu dan adakah perkara ini dianggap bahawa bukan satu kepentingan ataupun keperluan utama walhal risiko dan juga ancamannya itu ada? Saya rasa mereka tidak menggunakan standard ini oleh kerana kegunaannya kadang-kadang sifatkan sebagai menyusahkan kerana dia kena terletak banyak rod kilat yang standard di merata tempat di bumbung. Tetapi kalau mereka menggunakan lightning protection system yang tidak ikut standard itu, mereka cuma meletakkan satu atau dua rod kilat tersebut yang mungkin boleh memberi protection untuk keseluruhan bangunan. Tetapi oleh kerana sistem ini tidak mengikut standard dan tidak diiktiraf dari segi sains, bangunan-bangunan tersebut telah dipanah petir dan ada yang juga kena kerosakan yang besar juga. Kita mungkin selalu tak mendengar bahawa kerosakan disebabkan oleh kilat menjadi perbualan ataupun isu ataupun kejadian yang cukup besar di negara ini. Tetapi ancaman dan juga daripada statistik itu juga menunjukkan bahawa kita negara yang berdepan dengan kejadian petir dan juga kilat ini. Jadi pada pandangan Cik Hartono, mungkin daripada segi penggunaan sistem piawaian yang betul, mungkin ada yang mengatakan bahawa bagaimana penguatkuasaannya? Adakah ianya dikuatkuasakan? Siapa yang bertanggungjawab untuk meneliti dan juga melihat kepada penggunaan sistem piawaian yang betul ini, Cik Hartono? Dan apa masalah kita pada hari ini? Masalahnya ialah kerana local authority yang sepatutnya menguatkuasakan penggunaan sistem kilat ini, saya rasa mereka ni keliru kerana dalam dalam standard Malaysian standard ni tidak dikatakan mesti digunakan standard. Jadi local authority kita terima sahaja apa sistem yang dipasang oleh kontraktor ataupun pemilik bangunan. Jadi kalau pemilik bangunan tu nak guna sistem yang tak ikut standard, diluluskan juga, ya. Kalau dia ikut standard pun diluluskan. Itu yang kekeliruan yang sekarang ni dihadapi oleh local authority, ya. Jadi bergerak ke hadapan, apa yang kita patut lakukan dan juga apa syur yang terbaik perlu dilakukan. Mungkin bukan sahaja pada pemilik bangunan dan juga pihak jurutera, tapi juga kepada PBT, dan ini perlu dijadikan satu kepada perbincangan yang membentuk kepada polisi yang lebih jelas. Pada pandangan saudara Hartono, apa yang kita perlu lakukan selepas ini? Saya rasa Kementerian Sains sepatutnya menjelaskan pada kementerian-kementerian di negara ini untuk menggunakan sistem lightning protection system yang
standard saja yang mengikuti standard SIRIM, dan mana-mana pengguna yang menggunakan lightning protection system yang tidak ikut piawaian mestilah diarah menukar pada sistem yang ikut standard. Dan sekiranya mereka tidak berbuat demikian, Malaysia sepatutnya ditarik balik iktiraf bangunan yang mereka dapat selama ini. Bagaimana masyarakat boleh memainkan peranan? Kerana saya yakin perkara ini masih lagi berada, kesedarannya masih lagi di peringkat yang paling minimal dan juga ini tertakluk kepada pihak berkuasa. Jadi bagaimana masyarakat boleh lebih syakna lagi mengenai perkara ini dan juga menyedari bahawa ancaman itu ada sekiranya sistem piawaian ataupun sistem itu tidak dilakukan dengan piawaian yang terbaik? Masyarakat kita mesti juga kurang faham jenis-jenis lightning protection system yang ikut standard ataupun tidak ikut standard. Dan yang mengelirukan sekarang ni ialah banyak bangunan-bangunan kerajaan seperti yang digunakan oleh bomber dan digunakan oleh SIRIM juga menggunakan sistem lightning protection system yang tidak ikut standard. Ini yang mengelirukan pengguna di negara kita. Jadi kalau diorang melihat macam sekiranya SIRIM atau bomber guna lightning protection system yang tidak ikut piawaian ni, tidak ikut standard, diorang ingat, diorang fikir sistem ni telah diluluskan. Jadi pertama kali saya rasa bangunan-bangunan kerajaan mestilah ditukar lightning protection systemnya yang mengikut standard sahaja. Dan itu memerlukan perbincangan yang lebih panjang lagi dan juga perlu digubal dan juga diperhatikan secara serius. Terima kasih Saudara Hartono Zainal Abidin merupakan pakar pelindungan kilat